Pada abad ke-19, kerajaan Burma, Vietnam, Filipina, Thailand dan Indonesia merupakan kerajaan yang mendiami keseluruhan tanah dan kepulauan di Asia Tenggara. Kerajaan tersebut masing-masing mengamalkan sistem pemerintahan yang berbentuk hierarki dan menjalankan pentadbiran feudal. Namun, kemasukan penjajah barat mula meletakkan pengaruh yang berbeza ke atas kerajaan-kerajaan tersebut, di mana mereka mengubah dasar-dasar ekonomi dan pentadbiran agar memihak kepada kuasa barat. Ianya juga bertujuan bagi mengauk kesemua keuntungan yang diperolehi dari kerajaan tersebut. Penguasaan barat ke atas setiap kerajaan amat berbeza kerana setiap kerajaan tersebut menjalin hubungan dengan kuasa barat yang berlainan. Misalnya, Perancis di Vietnam, British di Burma, Belanda di Indonesia dan Sepanyol pula di Filipina. Pada penghujung abad ke-19, gerakan nasionalisme mula tercetus di Asia Tenggara. Antara faktor yang menyebabkan berlakunya kebangkitan gerakan nasionalisme adalah dari pelbagai aspek. Misalnya, perubahan sistem pentadbiran dan politik tradisional di Asia Tenggara oleh penjajah. Dari segi ekonomi pula adalah penindasan tanah jajahan bagi kepentingan penjajah. Manakala, dari segi sosial pula adalah faktor bahasa dan kesusasteraan. Kronologi kebangkitan gerakan awal nasionalisme di negara Asia Tenggara muncul di Eropah pada 1776 hingga 1830. Kebangkitan nasionalisme di negara tersebut menimbulkan imperialisme dan kolonialisme yang akhirnya membangkitkan nasionalisme di negara Asia Tenggara, khususnya di Filipina dan Indonesia. Gerakan nasionalisme di Filipina dikatakan bermula lebih awal berbanding dengan negara Asia Tenggara lain pada tahun 1880. Terdapat dua tahap, iaitu tahap pertama dan tahap kedua bagi gerakan nasionalisme di Filipina. Di bawah pimpinan Jose Rizal, beliau telah menuntut pembaharuan dan menjadikan Filipina wilayah Sepanyol. Pada 1882, beliau telah menubuhkan Liga Filipina bagi memperjuangkan kemerdekaan melalui peperangan. Pada 30 Disember 1896, Jose Rizal telah ditangkap dan dibunuh atas tuduhan terlibat dalam pemberontakan. Hal ini telah mencetuskan nasionalisme pada tahap kedua yang lebih radikal. Pada tahap kedua pula dipimpin oleh Andres Bonifacio yang ingin menyatukan bangsa Filipina dan mencapai kemerdekaan melalui revolusi. Dikatakan gerakan pada tahap ini lebih radikal kerana Parti Katipunan melancarkan revolusi bersenjata untuk menggulingkan pemerintahan Sepanyol. Gerakan nasionalisme di Indonesia pula bermula pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20. Di Indonesia juga terdapat dua tahap gerakan nasionalisme. Pada tahap pertama dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini dengan memberikan sepenuh perhatian terhadap isu-isu pendidikan. Hal ini kerana bagi mereka hanya pendidikan sahaja yang dapat mengubah nasib rakyat Indonesia. Beliau juga telah menghasilkan karya Habis Gelap Terbitlah Terang untuk mendedahkan kemunduran rakyat Indonesia dan penindasan oleh penjajah. Pada tahap kedua pula dipimpin oleh Presiden Sukarno. Dikatakan pada tahap ini lebih radikal kerana terdapat penubuhan parti-parti seperti Syarikat Islam, Parti Komunis Indonesia dan Parti Indonesia. Hal ini adalah untuk menyuarakan dengan lantang bagi menuntut kemerdekaan Indonesia walaupun dengan cara kekerasan. Secara ringkasnya dapat dikatakan bahawa kedua-dua negara tersebut mempunyai dua tahap bagi melihat kronologi dalam gerakan nasionalisme yang berlaku di negara Asia Tenggara. Faktor politik. Pengenalan sistem pentadbiran baru merupakan antara faktor yang mendorong kepada kebangkitan gerakan nasionalisme di Asia Tenggara. Pihak penjajah telah memperkenalkan sistem birokrasi barat yang sedikit sebanyak mempengaruhi sistem politik nasional, iaitu sistem raja berkuasa mutlak. Antara negara yang terlibat termasuklah Vietnam, Indonesia, Filipina dan Myanmar. Penjajah barat telah melantik pegawai-pegawai mereka sebagai penasihat raja dengan tujuan untuk membantu pengurusan pentadbiran dan politik negara. Walau bagaimanapun, didapati bahawa pengurusan pentadbiran negara semakin didominasi oleh pegawai-pegawai barat. Ini menyebabkan raja kehilangan kuasa mutlak mereka dan para pembesar istana kehilangan pangkat. Rakyat kemudiannya tidak lagi menghormati para pembesar dan mula berpecah belah. Sebagai contoh, di Vietnam,
Penubuhan Union Indo-Chinese yang bercorakkan pentadbiran barat diperkenalkan, di mana pengurusan pentadbiran diuruskan oleh Kabinet Jeneral yang dilantik di setiap daerah. Para pembesar yang kehilangan jawatan mula melakukan pergerakan untuk menuntut kembali hak mereka sebagai pembesar istana. Rakyat juga didapati tidak menyenangi dengan tindakan kuasa barat ini kerana mereka turut tidak diberikan peluang untuk terlibat sama dalam sistem pentadbiran negara. Apabila faktor dari segi sosial, ia telah dibahagikan kepada agama dan juga pendidikan. Aspek agama merupakan gerakan bercetus kepada nasionalisme seperti Islam dan juga Buddha. Pengaruh agama dapat dilihat sebagai satu kebangkitan tentangan terhadap penjajahan barat. Di Indonesia, walaupun terdiri daripada berbagai latar belakang budaya dan juga bangsa, tetapi melalui daripada pengaruh agama ini, ia telah mewujudkan kewujudan Persatuan Agama Islam di Indonesia untuk melakukan penentangan terhadap pengaruh agama Kristian. Selain itu, penyebaran Kristian di Myanmar juga telah mengancam kedudukan pengaruh agama Buddha. Penyebaran agama Kristian menjadi penggerak dalam penubuhan Persatuan Agama Buddha. Begitu juga di Filipina, penduduk menentang penyebaran agama Kristian oleh Sepanyol. Layanan buruk yang diberikan oleh paderi menyebabkan berlakunya pemberontakan penduduk di Filipina. Tradisi pendidikan barat diutamakan yang telah memberi kesan kepada pendidikan tradisional. Pendidikan juga diberi keutamaan kepada golongan yang berdarjat tinggi, namun penghinaan sistem pendidikan ini mewujudkan nasionalisme dalam kalangan masyarakat seperti lahirnya tokoh yang berwibawa seperti Indonesia dan Filipina. Golongan terpelajar juga menjadi penggerak kepada nasionalisme. Faktor ekonomi. Golongan nasionalis bermatlamat untuk mencapai pembangunan ekonomi yang saksama. Hal ini kerana penjajah barat telah mengubah dasar-dasar ekonomi dan pentadbiran agar memihak kepada kuasa barat untuk mengaut keuntungan yang diperoleh dari Asia Tenggara. Aktiviti ekonomi yang dijalankan di Asia Tenggara pada abad ke-19 masih lagi bersifat tradisional. Di Indonesia, mereka menjalankan sistem ekonomi sara diri yang hanya tertumpu kepada pertanian padi, perikanan secara kecil-kecilan, penternakan dan pemungutan hasil hutan. Setelah kedatangan kuasa barat, sistem tanam paksa telah diperkenalkan. Sistem ini mewajibkan setiap kampung memperuntukkan 20% daripada tanah mereka untuk ditanam kopi, tebu dan tarum. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditetapkan. Masyarakat pribumi yang menjadi buruh di ladang kapitalis asing telah ditindas, dikerah dan diperhambakan. Penduduk di negara Filipina pula ditindas oleh kuasa Sepanyol. Mereka menindas penduduk tempatan dengan menjadikan orang tempatan sebagai buruh paksa melalui sistem polo, sistem vandala dan sistem encomienda. Kesannya, rakyat tempatan kekal dalam ekonomi tradisional kerana sistem birokrasi barat tidak memberi peluang kepada mereka. Seterusnya, kita lihat pula kesan positif gerakan nasionalisme di Asia Tenggara. Pada abad ke-19, menunjukkan gerakan nasionalisme masih berada dalam peringkat paling bawah atau tidak begitu radikal. Namun begitu, kebangkitan nasionalisme yang ditunjukkan negara-negara Asia menunjukkan kesan yang sangat positif. Yang pertama adalah kebangkitan gerakan anti-British di Burma, Vietnam dan juga Thailand. Burma merupakan sebuah kerajaan di bawah pengaruh British. Pelbagai perubahan dasar baru yang meliputi pelbagai aspek dilaksanakan oleh British ke atas Burma. Namun begitu, Burma bangkit melakukan penentangan ke atas British yang akhirnya membawa kepada gerakan anti-British, namun gagal kerana tipu helah yang digunakan oleh pihak British pada ketika itu. Peralihan demi peralihan kuasa ke atas Vietnam membuatkannya bertindak untuk mengadakan gerakan nasionalisme yang menuntut kebebasan memerintah dan menentang penjajahan di negara itu. Thailand pula, walaupun tidak dijajah oleh mana-mana kuasa barat, namun mereka telah mengambil beberapa contoh kolonial seperti dari segi ekonomi dan pentadbiran semata-mata untuk melepaskan diri daripada kolonialisme. Seterusnya adalah lahirnya tokoh nasionalisme. Kebangkitan gerakan nasionalisme di Asia Tenggara memperlihatkan ramai tokoh dan ilmuwan yang dilahirkan bagi mempertahankan hak yang dirampas oleh kuasa barat. Antara tokoh-tokoh gerakan nasionalisme adalah Soekarno, Jos Rizal dan Ishak Haji Muhammad dan lain-lain lagi.
Kesan negatif kebangkitan awal gerakan nasionalisme dalam kalangan negara Asia Tenggara. Antara kesan negatif kebangkitan awal gerakan nasionalisme dalam kalangan negara Asia Tenggara ialah hukuman bunuh terhadap pemimpin tempatan. Sebagai contoh, Jose Rizal yang merupakan pemimpin gerakan nasionalisme di Filipina telah dikenakan hukuman bunuh kerana beliau telah dituduh terlibat dalam pemberontakan. Hukuman bunuh ini telah dijatuhkan oleh pihak Sepanyol. Beliau telah meninggal dunia pada 30 Disember 1896. Di Filipina, Andres Bonifacio juga turut dikenakan hukuman bunuh. Beliau merupakan pengasas Katipunan. Beliau telah dihukum bunuh pada 10 Mei 1897. Kehilangan pemimpin-pemimpin ini pastinya memberi impak yang besar terhadap perkembangan gerakan nasionalisme di negara-negara yang terlibat. Kehilangan ini juga pastinya amat dirasai oleh para pengikut dan penyokong mereka. Hal ini membuktikan bahawa kebangkitan awal gerakan nasionalisme turut meninggalkan kesan yang negatif. Kemasukan para penjajah telah mengancam sistem politik, ekonomi dan sosial di negara-negara yang berada di bawah Asia Tenggara. Kesimpulannya, gerakan nasionalisme yang telah dilaksanakan didapati menjurus kepada kegagalan di mana ada segelintir negara yang menghadapi kesan negatif daripada gerakan nasionalisme yang berlaku. Buktinya, hukuman bunuh dikenakan ke atas pemimpin Filipina iaitu Jose Rizal. Hal ini kerana beliau telah dituduh terlibat dalam pemberontakan yang berlaku di Asia Tenggara.